Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang persembahan digital. Dan ini merupakan ahli kumpulan, yaitu Esther Lau, Evalina, dan Shirley. Karya yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah karya yang bertajuk Cintai Rasa Malaysia. Karya ini telah memaparkan keindahan dan kepelbagaian makanan tradisional Malaysia melalui susunan hidangan yang menarik dan berwarna-warni. Dalam ilustrasi ini, pelbagai jenis makanan seperti nasi lemak, sate, cendol, dan juga kuih tradisional disusun di atas alas meja bercorak yang menyelahkan identiti budaya tempatan iaitu menggunakan batik. Penggunaan warna yang harmoni dan perincian pada setiap hidangan bukan sahaja menonjolkan keunikan setiap makanan, malah ia juga menggambarkan kekayaan warisan kulinari Malaysia yang dipengaruhi oleh pelbagai kaum. Secara keseluruhannya, karya ini telah memberikan gambaran tentang kepelbagaian budaya dan keharmonian masyarakat Malaysia melalui makanan tradisionalnya. Untuk konsep asas seni digital pada karya ini, ia telah menggunakan garisan untuk membentuk objek seperti makanan dan corak kain dengan jelas dan terperinci. Manakala untuk warna pula, penggunaan warna yang terang seperti warna merah dan warna semula jadi pada makanan telah mewujudkan kontras yang menarik. Dan untuk rupa dan bentuk, ilustrasi makanan telah menunjukkan bentuk yang jelas dan sedikit kesan dimensi agar kelihatan lebih hidup. Seterusnya, bagi jalinan atau tekstur untuk karya ini, permukaan makanan seperti nasi lemak, sate, dan kuih muih juga menunjukkan kesan tekstur yang realistik. Dan bagi imbangan pula, susunan elemen telah menggunakan imbangan yang tidak simetri tetapi masih kelihatan stabil dan seimbang. Untuk penegasan, kain merah di tengah telah menjadi fokus utama yang menarik perhatian audiens. Dan untuk kesan harmoni, gabungan warna dan susunan elemen yang serasi telah menghasilkan kesan yang menyenangkan. Dan akhir sekali, untuk kesatuan, semua elemen dalam karya saling berkait dan membentuk satu komposisi yang lengkap. Sekarang, marilah kita lihat kepada ciri-ciri seni digital pada karya ini. Ada 3 aspek yang akan saya terangkan, yaitu yang pertama, interactivity, yang kedua, flexibility warna, yang ketiga, media digital yang digunakan. Yang pertama adalah interactivity. Walaupun karya ini berbentuk image static, seni digital mempunyai unsur interactivity, yaitu kebolehan untuk berinteraksi dengan pengguna. Selain menjadi poster digital, karya ini juga boleh dikembangkan menjadi aplikasi atau media interaktif di mana pengguna boleh menekan, yaitu klik, pada setiap hidangan untuk mengetahui maklumat lanjut. Ini menunjukkan karya digital berpotensi memberikan pengalaman yang lebih menarik dan melibatkan pengguna secara aktif. Yang kedua pula adalah flexibility warna. Di karya ini, kita dapat melihat penggunaan warna yang sangat fleksibel dan menarik. Warna-warna panas seperti warna merah terang pada alas meja, warna sejuk seperti hijau pada sayuran, dan juga cendol digunakan secara harmoni untuk menonjolkan setiap elemen makanan. Dalam seni digital, warna boleh diubah, diperbaiki, atau diperkayakan lagi dengan mudah menggunakan perisian supaya dapat menjadikan hasil lebih kemas dan lebih hidup berbanding dengan teknik tradisional. Teknik tradisional ini dimaksudkan dengan kita membuat karya secara fizikal, di mana kita menggunakan warna seperti cat air dan sebagainya.
Yang ketiga pula adalah media digital yang digunakan. Karya ini dihasilkan menggunakan medium digital seperti perisian lukisan atau ilustrasi, contohnya aplikasi reka bentuk grafik seperti Ibispen dan juga Canva. Ia tidak memerlukan bahan fizikal seperti canvas atau cat, sebaliknya menggunakan teknologi seperti komputer atau tablet. Media digital membolehkan karya disimpan, diedit, dan juga dikongsi dengan mudah melalui platform dalam talian. Mari kita bergerak kepada elemen asas seni digital. Di sini, saya akan terangkan 5 elemen asas seni digital yang terdapat pada karya digital tersebut. Yaitu, yang pertama kita ada garisan, kedua bentuk, ketiga warna, seterusnya adalah tekstur, dan terakhir sekali adalah tipografi. Baiklah, yang pertama adalah garisan. Garisan digunakan untuk membentuk dan memperincikan objek dalam karya seperti pinggan, sudu, dan makanan. Garisan yang halus dan kemas menunjukkan kawalan digital yang sangat baik serta membantu membezakan setiap elemen supaya kelihatan lebih jelas dan juga tersusun. Yang kedua pula adalah bentuk. Bentuk dilihat jelas melalui objek seperti pinggan yaitu bulat, sate yang memanjang, dan juga alas meja yang berbentuk segi empat tepat. Penggunaan bentuk geometri dan organik menjadikan susunan visual karya ini lebih menarik serta mudah difahami oleh penonton. Seterusnya adalah penggunaan warna. Penggunaan warna yang terang seperti merah, hijau, dan juga coklat memberikan kontras yang menarik perhatian. Gabungan warna ini amat membantu menonjolkan suasana makanan yang menyelerakan dan juga lebih hidup. Yang keempat pula adalah tekstur yang ditunjukkan secara visual yaitu ilusi. Contohnya, permukaan nasi yang lembut, kuah kacang yang pekat, dan juga sate yang kelihatan berempah. Walaupun tidak boleh disentuh, kesannya tekstur ini dapat memberikan rasa realistik kepada karya. Akhir sekali kita ada tipografi. Tipografi yang terdapat dalam karya tersebut adalah jiwa rasa, menggunakan huruf besar, tebal, dan berunsur serif yang jelas, serta mudah dibaca. Warna kuning keemasan memberikan kontras yang kuat dengan latar belakangnya, menjadikan teks ini menjadi lebih menonjol. Susunan dan kesan bayang pada huruf menambah keseimbangan serta daya tarikan visual karya ini. Seterusnya ialah penerapan tipografi dan susun atau reka letak dalam karya ini. Berdasarkan karya ini, alignment iaitu penjajaran dalam pose ini kelihatan seimbang dan tersusun walaupun menggunakan komposisi yang tidak simetri. Perkataan jiwa diletakkan di bahagian kiri atas, manakala perkataan rasa pula di bahagian bawah. Ini mewujudkan keseimbangan visual secara diagonal. Elemen-elemen makanan pula disusun mengelilingi kain merah di tengah menjadikan fokus utama kekal jelas dan ketara. Seterusnya, kontras. Kontras digunakan dengan sangat berkesan melalui warna, tipografi, dan saiz. Warna seperti latar belakang merah terang bertentangan dengan warna makanan yang lebih lembut dan neutral, seperti putih, coklat, dan hijau. Ini menjadikan setiap elemen makanan lebih menonjol. Seterusnya tipografi, iaitu teks jiwa rasa menggunakan warna kuning keemasan. Seperti dalam karya ini, dengan kesan bayang-bayang, menjadikannya jelas dan mudah dibaca berbanding dengan latar belakang. Saiz pula, saiz yang besar berbanding elemen lain memberi penegasan bahawa tajuk adalah fokus utama. Kontras ini berjaya menarik perhatian dan meningkatkan kejelasan message visual. Proximity pula, elemen-elemen dalam poster disusun berdasarkan fungsi dan kaitan. Makanan yang berkaitan diletakkan berdekatan dalam satu pinggan. Sebagai contoh, nasi lemak diletakkan bersama telur, timun, dan ikan bilis. Seterusnya, setiap hidangan dipisahkan sedikit antara satu sama lain, di mana ia mengelakkan kekeliruan visual. Seterusnya, teks, jiwa dan rasa ini walaupun tidak berlainan makna, tetapi masih berkaitan
sebagai satu frasa kerana gaya tipografinya adalah sama. Secara keseluruhannya, pose ini berjaya mengaplikasikan prinsip alignment, kontras dan proximity dengan baik. Susun atur yang seimbang, penggunaan warna yang kontras, serta pengelompokan. Elemen yang jelas menjadikan reka bentuk ini menarik, mudah difahami, dan berkesan dalam menyampaikan tema makanan tradisional. Seterusnya kita lihat tentang Casper dalam karya ini. Casper terdapat 6, iaitu contrast, alignment, simplicity, proximity, dan emphasis dan repetition. Yang pertama iaitu contrast. Poster ini menggunakan kontras warna yang jelas untuk menarik perhatian penonton. Latar kain berwarna merah terang yang berlawanan dengan warna makanan yang lebih lembut seperti putih, hijau, coklat. Teks jiwa rasa pula menggunakan warna kuning keemasan dengan bayang menjadikannya lebih menonjol. Kontras ini membantu meningkatkan keterbacaan serta fokus visual. Yang kedua, alignment, iaitu penjajaran. Susun atur elemen menunjukkan penjajaran yang seimbang walaupun tidak simetri. Teks jiwa di bahagian kiri atas dan teks rasa di kanan bawah membentuk aliran diagonal. Hidangan makanan disusun mengelilingi bahagian tengah, menjadikan komposisi ini lebih harmoni dan tidak berselera. Yang ketiga, yaitu simplicity, yaitu kesederhanaan. Walaupun terdapat beberapa elemen makanan sahaja, tetapi reka bentuk masih kelihatan ringkas dan tidak terlalu padat. Latar belakang hanya menggunakan satu kain, bercorak sebagai fokus tengah tanpa gangguan elemen lain. Ini memastikan mesej utama iaitu tema makanan tradisional dapat disampaikan dengan jelas. Yang keempat, proximity, iaitu kedekatan, di mana elemen yang berkaitan dikelompokkan bersama. Contohnya, nasi lemak disusun lengkap dalam satu pinggan, manakala sate dan kuah kacang berada dalam satu kumpulan. Jarak antara setiap hidangan juga cukup untuk membezakan setiap elemen tanpa mengelirukan penonton. Yang kelima, emphasis, iaitu penegasan. Penegasan utama yang diberikan kepada teks jiwa rasa melalui saiz besar, warna terang dan kedudukan yang strategik. Selain itu, kain merah di tengah turut menjadi titik fokus kedua yang mengikat keseluruhan komposisi ini. Ini membantu menarik perhatian penonton kepada mesej utama poster. Dan yang terakhir, yaitu repetition, pengulangan. Pengulangan dalam karya ini dapat dilihat melalui motif corak pada kain merah di bahagian tengah. Kita dapat lihat motif corak bunga pada kain merah dalam karya ini. Penggunaan warna yang konsisten seperti merah, kuning, dan hijau. Gaya ilustrasi makanan yang seragam juga digunakan. Pengulangan ini juga mewujudkan kesatuan dan menjadikan reka bentuk lebih harmoni serta profesional. Secara keseluruhannya, kita boleh lihat karya ini menggunakan pendekatan Casper untuk menghasilkan karya yang menarik, tersusun, dan mudah difahami. Gabungan kontras yang jelas, penjajaran yang seimbang, serta penegasan yang kuat menjadikan poster ini efektif dalam menyampaikan identiti dan tema makanan tradisional. Kesimpulannya, karya digital Cintai Rasa Malaysia ini berjaya menonjolkan kepelbagaian makanan tradisional sebagai lambang keharmonian budaya di Malaysia. Keberkesanan karya ini turut diperkukuhkan melalui penerapan prinsip Casper, iaitu kontras yang menonjolkan elemen utama melalui perbezaan warna, alignment yang memastikan susun atur kemas dan seimbang, simplicity yang menjadikan reka bentuk tidak terlalu berselera, proximity yang mengelompokkan elemen berkaitan dengan jelas, emphasis yang memberi fokus pada tajuk dan elemen utama, serta repetition yang mewujudkan keseragaman visual. Gabungan ini menjadikan karya lebih menarik, tersusun, dan mudah difahami oleh penonton. Melalui penghasilan karya ini,
saya dapat memahami dengan lebih mendalam tentang penggunaan elemen dan prinsip seni dalam menghasilkan reka bentuk yang berkesan, termasuk prinsip Casper dalam menyusun elemen secara lebih sistematik. Saya juga menyadari bahawa kepentingan kreativiti serta kemahiran menggunakan teknologi digital dalam menghasilkan karya yang menarik dan bermakna. Pengalaman ini membantu meningkatkan keyakinan dan pengetahuan saya dalam bidang seni visual, khususnya dalam penghasilan karya digital. Itu sahaja persembahan kami pada masa ini. Sekian, terima kasih.